Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, masih Raya Raya kan? Dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak cerita tentang kisah pembunuhan yang berlaku di Wisconsin, USA, dilakukan oleh seorang lelaki. Cerita ni jadi terkenal seluruh US sebab dia menggunakan tulang, kulit dan juga apa-apa yang ada dekat badan mangsa untuk dijadikan perabot ataupun perhiasan rumah. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni pada mula sampai habis, tonton video abang. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel abang. Jadi motivasi untuk abang cerita kat korang semua cerita-cerita yang menarik. Pembunuh yang abang masukkan adalah bernama Edward Gain, lahir pada 27 hari bulan 8 1906 di Bandaraya Wisconsin, USA. Dia mempunyai seorang abang yang bernama Henry, ayahnya bernama George dan ibunya bernama Augusta. Ayahnya mengalami ketagihan alkohol yang sangat teruk. Ini menjadikan perkahwinan dengan maknya tidaklah begitu baik dan mereka selalu bergaduh. Ini memberi kesan kepada pertumbuhan otak ataupun peribadi Edward dan abangnya. Disebabkan ayahnya mengalami ketagihan alkohol yang sangat teruk, jadi keluarga ni mengalami masalah keuangan yang sangat meruncing. Ialah hidup dekat bandar kan, dengan ayah yang ketagih alkohol, banyak duit habis beli arak je. Jadi diorang ni sangat kesempitan wang, dan disebabkan itu ayahnya telah menjual rumah dan segala harta di bandar, lalu mereka pindah di kawasan luar bandar, iaitu still di kawasan Wisconsin, dan mereka hidup di sebuah ladang. Ladang tu bernama Plainfield, iaitu terletak di daerah Wisconsin juga. Jadi hiduplah mereka sekeluarga di dalam ladang tu. Edward ataupun orang panggil ED, Henry abang dia, Josh ayah dia dan juga Augusta mak dia. Tapi mak dia sebenarnya suka bila diorang ni semua pindah dekat luar bandar sebab boleh kata mak dia ni seorang yang beragama kuat lah, pegangan agama dia kuat. Jadi setiap hari dia risau kalau anak dia bergaul dengan orang-orang yang tak senonoh di bandar. Jadi bila dekat kampung dia, dia boleh monitor anak dia, kontrol anak dia. So setiap hari mak dia ni sakit jugalah. Mak dia ni suka bagi kutubah dekat anak dia. Sebelum tidur, bangun tidur, bagi kutubah. Tapi kutubah-kutubah dia semua cakap arak tu haram. Sebab bapak dia minum arak kan. Arak tu haram. Lepas tu judi tu haram. Tapi yang paling teruk sekali, mak dia akan serapkan dekat minda Henry dan juga Edward, iaitu perempuan adalah ejen syaitan. Kecuali mak dia. Jadi mak dia cakap semua perempuan kat dunia ni adalah setan. Itu yang tertanam dalam otak Edward dengan Henry. Edward ni daripada kecil ada satu perangai yang pelik tau. Dia ni suka bercakap sorang-sorang sejak daripada kecil lagi. Waktu dia pergi sekolah, dia akan gelak sorang-sorang, cakap sorang-sorang, macam ada orang dekat depan dia. Bila orang tuduh dia gila, dia pun tak marah. Dia tahu, dia kata dia tak gila, cuma dia suka buat macam tu sebab dia tak ada kawan. Orang anggap dia pelik sebab dia membesar dengan keluarga macam tu kan. Jadi orang anggap dia pelik dan dia tak ada kawan, dia cakap sorang-sorang. Tapi yang bagusnya dia ni seorang yang pandai. Pada satu hari bulan 4 1940, Edward kehilangan ayah, iaitu George. Edward dan Henry lah kehilangan ayah disebabkan oleh ketagihan alkohol yang sangat teruk. Jadi ayah dia pun matilah pada umur 66-67 tahun. Jadi tinggallah mereka sekeluarga. Disebabkan ayah dia mati, diorang ni mengalami masalah keuangan. Jadi di samping diorang bekerja dekat ladang, diorang pun ambil upah bekerja di kawasan bandar, pekan terdekat di kawasan Plainfield juga. Jadi Henry ni kerjanya adalah tukang kayu. Edward dia buat dua kerja. Dia jadi tukang kayu ataupun penjaga kedai, tapi dia paling suka jadi babysitter. Dia suka jaga budak-budak. Itu adalah sifat dia. Pada satu hari, Henry, iaitu abang kepada Edward, bercinta dengan seorang janda beranak dua. Tapi perkara ni telah ditentang oleh ibunya. Ibunya tahu abang anaknya bercinta dengan janda. Jadi dia bergaduh, selalu bergaduh disebabkan hal ni. Disebabkan hal ini juga, Henry selalu hasut adik dia Edward untuk membenci emak mereka. Pada 16 hari bulan 5 1944, Henry dan juga Edward telah membakar ladang mereka di Plainfield. Jadi api sangat marak waktu tu. Orang kecoh dan ramai-ramai datang panggil bomba untuk padamkan kebakaran. Setelah kebakaran dipadamkan, diorang tak jumpa Henry. Yang diorang jumpa adalah Edward dan juga emak dia, Augusta.
Tapi bila diorang tanya pada Edward, siapa yang bakal ladang, Edward mengaku dia dengan abang dia bakal ladang sebagai tanda protes kepada ibunya, sebab ibu dia tak kasih abang dia kahwin dengan janda beranak dua tu. Disebab abang dia hilang, diorang pun ramai-ramai lah cari. Satu kampung lah cari mana abang dia. Tapi abang dia dijumpai tidak bernyawa lagi, dalam keadaan tergolek. Jadi orang mula syak, jangan-jangan Edward yang bunuh. Tapi diorang pun bawa lah mayat tu dekat hospital untuk dilakukan postmortem. Tapi hasil daripada postmortem didapati abang ni sebenarnya mempunyai masalah jantung. Jadi sewaktu pembakaran dilakukan, kan ada banyak asap kan, jadi disebabkan asap tu dia menjadi sesak nafas dan juga menjadi punca utama kematian kepada Henry. Jadi tinggallah Edward dan juga emak dia berdua lah di dalam ladang tu. Jadi Edward ni pun melakukan kerja-kerja ladang sendirian. Dia jual aset-aset abang dia untuk menampung mereka keluarga. Tapi mak dia ni makin hari makin sakit sebab sedih anak mati, suami tak ada, duit tak cukup. Jadi pada 1945 Puan Augusta, mak kepada Edward pun meninggal dunia sebab diserang stroke sebanyak 2 kali. Sejak tu, Edward ni tinggal sendirian selepas semua ahli keluarga dia mati. Jadi dekat rumah yang besar, rumah ladang yang besar. Korang boleh bayangkan kan, rumah ladang dekat Mak Saleh punya agak besar dan agak buruk. Buruk lah sikit. Jadi tinggallah Edward seorang-seorang. Edward mengerjakan ladang tu sama juga dengan sebelum-sebelum ni, rutin harian dia. Tapi dia ada 2 sifat pelik. Yang pertama, dia membersihkan keseluruhan rumah dia, termasuk bilik mak ayah dia, bilik abang dia. Dia bersihkan, lepas tu dia tak tinggal. Dia tinggal dekat satu sudut di dalam rumah yang dekat-dekat dengan basement. Dekat kawasan tu lah dia minum, dia mandi, dia makan. Bila orang kampung tanya kenapa buat macam tu, dia kata dia rindu dengan keluarga dia. Jadi orang faham lah, sebab rindu kan, dia tak nak usik barang-barang tu. Dan juga dia kata dia tak suka sepah. Dan masalah yang kedua ialah dia ni suka baca komik-komik yang berkenaan dengan Nazi dan juga kannibalisme, yang bunuh-bunuh orang, makan-makan orang tu yang kat negara-negara dalam hutan, kat Brazil, kat Afrika tu kan. Masih ada lagi kan yang makan-makan orang. 16 hari bulan 9 1957, iaitu umur Edward 51 tahun, berlaku satu kejadian yang sangat menggeparkan, iaitu seorang pekedai peralatan perempuan, dia perempuan lah, dia tuan punya kedai peralatan, didapati hilang. Perempuan ni bernama Bernice Wooden, dia dapati hilang. Jadi diorang pun report lah dekat polis, anak dia report dekat polis tentang kehilangan mak dia kan, mak dia tukang kedai. Jadi polis datanglah membuat siasatan. Selepas polis buka kedai dan buat siasatan, didapati ada kesan-kesan darah. Jadi tapi mayat tak ada, apa pun tak ada, tak jumpa kan, hilang macam tu je. Diorang pun tengoklah rekod-rekod pembelian. Didapati rekod pembelian daripada riset-risetnya, riset terakhir yang dikeluarkan oleh perempuan ni atas nama Edward. Jadi diorang pun tangkaplah, pergilah rumah Edward, tangkap untuk disoal siasat. So Edward masa tu tengah bekerja dekat ladang dia dan dia ditangkap, dibawa ke balai polis. Lepas tu diorang pun interrogate lah dia, tanyalah dia macam-macam. Mula-mula dia tak mengaku, tapi polis ambil keputusan untuk menggeledah rumah dia, sebab diorang syak memang Edward yang bunuh, berdasarkan sifat pelik dia dan juga berdasarkan dia adalah orang terakhir yang jumpa dengan tuan punya kedai perempuan ni. Peristiwa ini telah menggemparkan seluruh Amerika Syarikat, sebab selepas diorang menggeledah rumah Edward, diorang jumpa macam-macam benda. Okey, abang nak senaraikan. Yang pertama, diorang jumpa tengkorak, cawan daripada tengkorak. Diorang jumpa sarung tangan daripada kulit manusia. Diorang jumpa tali pinggang daripada puting perempuan. Lepas tu diorang jumpa kerusi yang dilapisi dengan kulit manusia termasuk muka. Lepas tu diorang jumpa lampu tidur dari yang dia punya tudung lampu tidur tu daripada kulit manusia. Lebih teruk lagi, diorang jumpa banyak alat kelamin perempuan. Kalau tak silap abang, 9 lah macam tu. 9 alat kelamin perempuan yang dipotong. Seram. Selepas tu, diorang jumpa lagi kulit manusia yang disiat dan dijadikan baju, digantung.
Macam-macam lah dia orang jumpa, semua berkaitan dengan mayat. Dan dia orang jumpa binis binis wooden yang tuan punya kedai tadi dalam karung guni. Lepas tu dia jumpa mayat lain, perempuan. Ada seorang lagi mayat perempuan. Masa tu tak tahu siapa. Pun jumpa juga dekat dalam rumah tu. Korang nak tahu, masa abang baca tu, abang tak ngeri lagi tau. Tapi bila abang tengok gambar, kembang tekak. Macam tak boleh makan. Macam-macam kot. Ngeri kot. Serius abang ngeri. Lepas tu dia orang jumpa bibir. Ada banyak bibir. Dia orang jumpa hidung. Kalau tak silap ada 4 hidung. Lepas tu dia orang jumpa korset. Yang pakaian perempuan tu kan daripada tulang manusia. Tapi setelah diteliti, semua ni adalah bangkai perempuan. Tak ada bangkai lelaki. Kalaulah abang yang jadi polis tu, memang cuak abang jadinya. Ni bukan calang-calang ni, orang manusia ni gila lah. Bunuh-bunuh orang, lepas tu jadikan kulit apa semua sebagai peralatan. Lupa, dia ada jumpa sudu dan garpu yang dibaluti dengan tulang. Dan macam abang rasa satu rumah tu memang bau busuk lah. Setelah disiasat, di soal siasat, Edward ni sebenarnya mengaku dia telah membuat aktiviti ini bermula daripada 1947 hingga 1952 dan ke atas. Tapi semua benda-benda ni diambil daripada 3 kali pembunuhan, iaitu Binis Wooden, Mary Hogan dan juga Evelyn Hadley. Itu 3 kali pembunuhan yang dia buat. Tapi masalahnya ada banyak tubuh-tubuh wanita, bibir, alat kelamin, kulit muka. Mana datangnya? Setelah disoal siasat, akhirnya Edward mengaku bukan dia ambil daripada manusia hidup. Dia telah menggali lebih daripada 10 kubur untuk mengambil mayat dan dibawa ke rumah, lalu dibersihkan, disiat kulit, diambil bahagian-bahagian tertentu untuk dijadikan perkakas rumah dan juga perhiasan rumah. Ngeri. Mula-mula polis tak percaya tau. Polis macam, ya ke Mamat ni cakap betul? Jadi polis pun ramai-ramailah pergi ke kawasan kubur, gali. Memang betul, mayat-mayat dalam kubur-kubur yang dinyatakan memang dah tak ada, dah hilang. Dan bila dipanggil keluarga-keluarga yang mati tu, muncullah yang digali tu, yang Edward ambil adalah semua mayat-mayat yang baru mati. Dan bila dipanggil keluarga buat pengecaman, memang betul ini adalah ahli keluarga diorang. Kalaulah korang punya ahli keluarga, contohlah kita punya tok saudara lah, tok saudara kita mati, mayatnya diambil, disiat kulit, dibuat perabot, dibuat lampu tidur, dibuat kerusi. Menangis weh. Kalau abang menangis, sedih. Mayat orang yang kita sayang diperlakukan macam tu. Jadi semua ahli keluarga mangsa sangat marah dengan Edward. Jadi diorang menuntut mayat dan mayat tu dibakar. Dan sebelum dibakar, sempat pihak polis Plainfield Wisconsin mengambil gambar sebagai bahan bukti. Sebenarnya sewaktu dia melakukan aktiviti mengorek kubur ni semua, ada orang yang perasan, iaitu seorang budak lelaki berumur 16 tahun. Dia selalu datang rumah Edward untuk menonton bola, sebab rumah Edward kan bersih, kosong. Tapi sewaktu dia masuk rumah Edward, dia ada satu bau yang pelik dan dia tegur, bau apa ni? Lepas tu Edward beritahu, ini pakcik, bau ni bau untuk bunuh tikus, racun tikus katanya. Lepas tu budak ni nampak satu kepala dekat atas meja. Dia takut, dia umur 16 tahun, dia takut lah. Lepas tu dia tanya dengan Edward, pakcik tu apa? Tu Edward cakap itu adalah kepala replika yang sepupu pakcik hantar daripada Filipin. Berhantu rumah tu. Kalau adalah lagi rumah tu, memang berhantu. Jadi kisah Edward ni sangat terkenal di seluruh Amerika Syarikat. Dia membunuh 3 kali je. Jadi dia jatuhi hukuman dengan hukuman 3 kali pembunuhan lah. Cuma
Mungkin pada waktu tu hukuman menggali mayat dan mengambil bahagian-bahagian mayat tidaklah begitu detail. Jadi dia tak dihukum gantung ataupun tak dihukum minum racun ke kursi elektrik ke tak. Dia dihantar untuk diperiksa otaknya dan akhirnya dia telah dipenjarakan di penjara di Wisconsin bahagian sakit mental. Hospital yang memenjarakan Edward adalah Hospital Medicine di Wisconsin. Akhirnya, pada 26 hari bulan 7 1984, Edward meninggal dunia disebabkan penyakit kanser. Walaupun begitu, kisah dia sangat terkenal hingga ke hari ini. Banyak filem-filem telah dilakukan semula berkaitan dengan kisah hidup Edward. Antaranya adalah filem Ed Gein pada 2001 dan juga filem Psycho pada tahun 1960. Edward dikuburkan di samping kubur ayah, mak dan juga abang dia. Tapi banyak kali kubur Edward telah dirosakkan, termasuk batu nisannya dipecah-pecahkan. Mungkin orang ramai marah dengan tindakan dia. Jadi batu nisan dia didapati hilang dan akhirnya dijumpai dan diletakkan di dalam muzium sebagai tanda peringatan kepada semua rakyat Wisconsin dan juga seluruh Amerika tentang apa yang Edward telah lakukan. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Korang yang tonton video abang ni memang abang boleh salute lah. Abang kata korang sabar. Sebenarnya tak banyak YouTuber Malaysia yang cerita panjang-panjang macam ni. Hanya abang aja abang rasa yang bercerita macam ni panjang lah tu, letaklah gambar 1-2 untuk hiburan korang kan. Jadi abang ucapkan terima kasih dengan korang yang dah menonton daripada mula sampai habis video-video abang. Bukan senang dek usaha tu. 16 minit, 17 minit kot korang nak tonton. Tapi terima kasih sekali lagi. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain masa, abang akan ceritakan dengan cerita-cerita menarik selepas ni untuk hari-hari akan datang. Tapi lepas ni abang nak cerita yang santai sikit, iaitu tentang 5 orang puteri yang paling famous di Malaysia kecuali Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang abang dah keluarkan, abang dah buat slot sendiri kan. Jadi 5 orang puteri yang paling famous dalam sejarah Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.